Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Puan Noria, Saudara Mi, begitu juga Puan Zaitun. No-name pun ada juga saudara Aim Ahmad, sahabat kita Madam K. Terima kasih sahabat petang bersama dengan saya. Setiap kali saya buat siaran, Madam K hadir dan ditangkap. Saudara Abdul Rahman Moham, Saudara Yusrina Dwi. Teman-teman, bagaimana keadaan di sekeliling rumah anda? Puan Nuraini, Saudara Wahab Nasir, Saudara Abdul Rahman bin Abdullah dari Johor Bahru, Saudara Rahmat, Saudara Syukur Jamil, Saudara Asyih, Saudara Syukur Jamil juga seringkali bersama dengan kita, saudara. Dan untuk makluman saudara, sekitar rumah saya saat ini hujan. Tengah hari tadi okey, Alhamdulillah. Tapi nampak agaknya bila menjelang petang, hujan. Alam juga begitu syahdu nampak gayanya saudara. Mendung, sejuk. Bagaimana agaknya tempat-tempat anda? Saudara Landak, Saudara Aini, Puan Khalijah Osman. Begitu juga saudara Jabat Pembela dari Kulim hadir. Terima kasih. Hazim Hazrin. Begitu juga saudara Anwar Kinai. Saudara Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Saudara Muhammad Azman, Saudara Puan Rosita Atan. Puan Nur Aziah Azizan katanya di kawasan rumah beliau di Alopongsu hujan lebat. Kalau hujan lebat berhati-hati saudara. Jabat Pembela dari Kulim hadir, Rajah Comel-Comel. Bagaimana kawasan rumah anda? Hujan ke, mendung ke, nak tahu juga. Begitu juga saudara Beh Chun Sien. Terima kasih hadir saudara Ang Bek Ho, saudara Lia Rawa, Hazim Hazrin. Khabar baik, terima kasih Hazim. Saya nak tahu anda bagaimana dengan family anda. Doa saya, Kulim hujan kata Jabat Pembela, tapi baru berhenti. Begitu juga Nur Aira Nazir, saudara Rubidin di Petaling Jaya. Madam K, Sungai Petani Tangkap, hujan gerimis, guruh berdentum-dentam. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, cuaca hujan sekali-sekala. Saudara Azman, apa khabar sahabat? Saudara Manap. Begitu juga dengan Puan Sapinah, Hajah Comel-Comel. Kawasan rumah anda bagaimana? Saudara Abdullah, Saudara Muhammad Afid. Hajah Comel-Comel nak tahu juga macam mana suasana rumah anda. Sebab saya tahu laporan daripada anda adalah laporan yang tepat. Tak ada, bukan apa anggarannya. Kalau hujan, hujan. Kalau mendung, mendung. Saudara Azimi Alias, apa khabar? Begitu juga saudara Raja Kamal, Raja Baizal, lebih kurang 2,5 tadi ribut dan hujan. Tapi sekarang dah berhenti di puncak alam. Kalau ribut, hujan lebat, berhati-hati, khawatir, bimbang. Puan Noria Asyad dari hutan melentang, hujan. Saya bimbang kalau hujan. Sekarang ni musim, kita sudah pun masuk musim monsun timur laut, saudara. Saudara Awang, Saudara Zaitun, Saudara Hazim. Saudara, hari ini hari Sabtu, saya yakin anda sedang pun berehat-rehat bersama family. Saudara Ismi, Rohai, Puan Salma Muid. Hari ini hari Sabtu, tanggal 28 Oktober. Tutek, dah hujung bulan, saudara. Tak sempat pun rasa menguap. Bukan kata menanti hari. Waktu menguap pun, baru menguap je dah cukup bulan. Saudara Muhammad, apa khabar? Semoga semua ceria selalu, Saudara Muhammad. Puan Zainab, Puan Selama Yusof di kampung Kuala Jemapuh, golap. Nak hujan tu. Tadi baru lepas hujan, ni golap lagi. Hujan ku agaknya. Selamat Dani dari Kuala Pilah Negeri Sembilan, Saudara Kamarudin Osman. Anak cewa berada, anak cekwa, saudara. Bukan anak kecewa, anak cekwa. Puan Ramah Zakaria. Begitu juga dengan saudara Ramsyah Syahra, saudara. Baik saudara, hari ini sebenarnya saya nak cerita memori masa silam, tetapi sedih saudara. Sebab hari ini saya rasa 2 minggu lepas saya baru bercerita. Kononnya nak naik Pelamin sekali lagi. Tapi saya mendapat berita sahabat karib saya, artis, iaitu seorang pelakon Badrul Muhayyad. Beliau telah pun menghembuskan nafas tak akhirnya dalam tidur malam tadi. Saya tak tahulah malam ke subuh ke, tapi awal pagi tadi diberitakan bahawa bila dia bangun, bukan dia yang bangun, isterinya bangun, tengok-tengok suaminya sudah pun kembali ke rahmatullah, saudara. Iaitu sahabat saya,
aktor yang terkenal, Badrul Muhayyad, meninggal dalam usia 55 tahun sewaktu tinggal di homestay di Pulau Pinang, saudara. Dan berita pemergian Allahyarham Badrul disahkan oleh isterinya, itu Puan Nurhayati Zulkifli, yang baru kahwin, saudara. Bulan April dulu baru menaiki jenjang pelamin, belum sempat bersanding. Kalau saudara ingat, saya ingat 2 minggu lepas, saya ada bercerita bahawa sahabat saya ni, dia kata kalau boleh lah dia nak naik pelamin sekali lagi. Itu kali ketiga, tapi ternyata tak berkesempatan. Saudara Adnan, salam. Sahabat Bernam kata baru lepas hujan di Sahabat Bernam. Saudara Maksu di Bukit Mentajam tengah hujan. Yan Iskandar, Cikgu Jinggo. Saudara, jadi bila melihat ceritanya, cerita ini dilaporkan dalam akhbar berita harian, saudara. Aktor terkenal tu meninggal dunia dalam tidur di sebuah homestay di Pulau Pinang. Tapi bagaimanapun, dalam kiriman ringkas daripada isterinya, dia kata maaflah sebab dia sedang menguruskan, terpaksa bawa laporan polis, kemudian baru hantar ke hospital, dan tentulah bila bawa ke hospital tu akan diadakan bedah siasat ataupun postmortem sebelum mayatnya dibawa ke Johor Bahru. Kabarnya dia akan disemadikan di kampung halamannya di Johor Bahru. Ramailah, saudara, begitulah keadaannya. Kita hidup ni boleh bercita-cita, berhasrat untuk itu dan ini, tapi tak kesampaian. Saya sedih juga. Sebab Allahyarham Badrul Muhayyad ini, waktu dia menjadi artis, saya menjadi wartawan masa itu. Waktu saya menjadi ketua pengarang di kumpulan Karang Kraft. Seringkali beliau hadir ke pejabat saya, dia rapat dengan wartawan hiburan saya, itu pengarang Puan Sarimah Husin. Begitu juga Intan Zabidi. Bila datang tu selalunya ada buah tangan. Buah tangannya bukan apa, saudara. Kadang-kadang dia bawa nasi kandar. Selalu saya katakan, saya usik dengan dia. Dia kata, Badrul, macam mana you ni? You orang Johor tapi bawa nasi kandar. Dia kata kegemaran you, kata sahabat. Arjun Naidi, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Elias Muhammad, Saudara Yan Iskandar, Ion Skyrock. Jadi selalulah kami berbuat. Allahyarham Saudara Badrul ni handsome orangnya, tinggi lampai, dan lakonan-lakonannya memanglah agak menggetarkan, saudara. Beliau mula berlakon daripada filem Harry Boy, diperkenalkan oleh Allahyarham Julie Dahlan dalam filem Harry Boy. Daripada filem Harry Boy itu pada tahun 1991. Kemudian filem yang agak menggetarkan di semua ialah Azizah the Legend. Filem yang menceritakan zaman pra, saudara Junaili, pasca Perang Dunia Kedua 1945. Waktu itu negara kita masih lagi percaya dengan adat resam yang tinggi, saudara. Jadi filem itu dilakonkan dengan saudara Khalid. Saudara Khalid ni dia pelakonnya hebat juga, saudara. Dan pasangan siapa, saya ingat lupa, saudara. Itu filem Azizah the Legend pada tahun 1993. Ketika itu saya masih lagi bergelar wartawan, warga wartawan, saya bukan lagi wartawan hiburan, tapi memimpin banyak penerbitan di kumpulan akhbar, kumpulan Karang Kraft, saya. Kemudian tahun 1995 lahir pula filem Kad Cinta. Ini kisah banyak berkisah pada kisah anak-anak muda. 1995 juga ada filem berjudul Pesona Cinta. Dan terakhirnya filemnya adalah Anaknya Sazali, yang dilakonkan pada tahun 2000. Saya tidak lagi jadi media wartawan ketika itu, saya sudah pun bergerak dengan warga korporat. Saudara Basri Kadir. Walaupun begitu, saudara, kami sering juga bertemu. Kadang-kadang dia ajak saya makan tengah hari, ada katanya waktu malam. Orangnya terlalu baik, saudara. Saya melihat saudara Badrul, Allahyarham Badrul Muhayyad ni, dia begitu menghormati orang. Bukannya orang yang sombong, yang angkuh, yang orang kata ego dengan popularitinya. Tidak, saudara. Selalu menghormati orang. Dia selalu panggil saya abang. Apa khabar bang? Abang sihat bang? Jom kita makan bang. Jadi saya bila pagi ni, bila saya menatap berita kematiannya, saya tergemam. Saya tergamam, saya. Sebab saya baru mengusiknya. 2 minggu lepas saya mengusik, kata Badrul akan menaiki jenjang pelamin kali ketiga. Tapi sebab dia memang berhasrat untuk mengadakan
majlis persandingan, walaupun telah mendirikan rumah tangga, akad nikahnya pada bulan April yang lalu, saudara. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. 6 bulan saja. 6 bulan setelah berkahwin dengan Puan Nurhayati. Akhirnya itulah saat-saat manisnya bersama dengan isteri barunya, Puan Nurhayati. Ada juga teman yang bersama dengan beliau sewaktu Allahyarham, sebelum Allahyarham menghembuskan nafas terakhirnya. Itu mereka tinggal dalam nyewa homestay yang sama, iaitu Aida Aris. Aida Aris ni juga pelakon, saudara. Dan pagi tadi kata Aida dalam kiriman yang bagaimana dilaporkan oleh Berita Harian, tiba-tiba Aida terdengar jeritan isterinya Puan Nurhayati. Dia pun menjenguk ke bilik. Bila tengok di bilik itu, sekujur tubuh kaku, tidak bermaya, tidak bernapas lagi. Itulah pemergian saudara ini sahabat saya, saudara Allahyarham Badrul Muhayyad, saudara. Memang lakonannya hebat, saudara. Dan katanya kata Aida kali terakhir, orang yang terakhir sekali tentulah isterinya tidur sebelah, saudara. Tapi yang terakhir sekali menemani berbual dengan Allahyarham adalah Aida Aris. Dia kata malam tadi katanya saya berbual di ruang tamu bersama dengan Allahyarham, sebab mereka berniaga sempena apa tu, sempena dengan ada apa ini, apa dia panggil, dia duduk homestay, tapi mana dia berniaga apa, dia bersama dengan isteri dia, saya iaitu di Karnival Uda dekat Jalan Baru Perai. Saya tergamam, saudara. Gitulah keadaan saya. Sedihlah saya. Salam, selamat petang, saudara Basri Kadir. Saya bila dengar begitu terpempan dalam usia yang begitu muda. Usia 55 tahun. Saya dah 67. Mana usia saya 12 tahun lebih tua. Begitu juga saya bila saya mendapat berita pemergian sahabat saya Aman Shah, juga mengejutkan. Dan tapi Allahyarham Badrul Muhayyad dia meninggal dalam tidur. Kadang-kadang begitu, saudara. Sebab itu saya ingatkan teman-teman sebelum kita nak tidur, ya Puan Sharifah Habibah, Yaumon, eloklah disarankan supaya sebelum tidur kita mengampunkan teman-teman. Ya, mana teman-teman kalau mereka bersalah kita ampunkan. Sambil itu kita mohon keampunan daripada Allah SWT. Saudara Rahimah, mak Pah dia kata baru balik dari Johor. Jadi tapi jenazah Allahyarham Badrul Muhayyad akan dibawa pulang ke Johor, Puan Rahimah, daripada Pulau Pinang. Itu permintaan isterinya Puan Nurhayati yang mau menyembadikan jenazah Allahyarham Badrul Muhayyad di tanah perkuburan di Johor Bahru, saudara. Sebab mereka sedang berniaga sebenarnya di Karnival Uda di Jalan Baru Perai. Jadi orang yang terakhir yang sempat berbual dan bercerita dengan dia adalah artis Aida Aris. Sebab katanya waktu sembang malam tu, selepas itu Allahyarham mengatakan dia rasa mengantuk nak tidur. Jadi perbualan tak tahu cerita pasal apa lah. Mungkin cerita pasal berniaga, cerita tentang sembang-sembang dunia artis, saudara. Kemudian dia minta izin untuk masuk bilik nak tidur. So dia tidur. Pagi tadi Aida terdengar jeritan isterinya Puan Nurhayati, seorang ahli perniagaan, usahawati. Dan bila tengok bahawa pegang-pegang tubuh badannya sudah sejuk dan tiada bernapas lagi. Itulah pemergian sahabat saya, saudara. Saya teringat banyak kenangan silam saya bersama dengan Allahyarham saudara Badrul Muhayyad. Dan beliau ada satu ketika kesian juga sebab banyak fitnah yang melanda dirinya. Kesan daripada kehancuran rumah tangganya. Dia berkahwin 3 kali lah. Yang terakhir sekali dengan Puan Nurhayati. Sebelum itu dia berkahwin, lepas itu berlaku perceraian. Dan hasil perkahwinan dengan isteri kedua, tak silap saya, dia ada 2 orang anak. Satu berusia 14 tahun dan 16 tahun. Itu hasil perkahwinannya yang terdahulu, saudara. Jadi Allahyarham Badrul Muhayyad meninggalkan 2 orang cahaya mata. Saudara Munsyarim, mari kita sedekahkan Al-Fatihah dulu, saudara, sebagai mengiringi
pemergian Allahyarham Badrul Muhayyad kembali menemui yang abadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saudara, kita iringi dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya dan diampunkan segala dosa-dosa, di mana segala amal ibadatnya diterima oleh Allah SWT. Saudara, yang pergi tetap pergi, yang hidup terus hidup. Dan kita ni saudara, yang tinggal ini kita syarat dengan pengalaman, kita syarat dengan nostalgia. Nostalgia saya adalah menjalani kehidupan saya bersama dengan teman-teman artis. Kerana saya dulu bermula bergiat dalam dunia penulisan, dunia kewartawanan, bermula dengan dunia politik. Saya bersama dengan Allahyarham Subki Latif menerbitkan akhbar Suara Rakyat. Dalam masa itu kami begitu bersemangat saya, waktu muda lah, maklum sajalah. Waktu itu kita memperjuangkan tentang ketidakadilan yang dialami oleh Allahyarham Datuk Harun Idris, di mana kita merasakan bahawa tuduhan yang dilontarkan kepada beliau, pada Allahyarham Datuk Harun ni, almarhum Datuk Harun ini saudara, adalah tuduhan yang direka-reka. Dan dikatakan rasuah yang tidak melibatkan dirinya, tapi cuma kebetulan dia memegang jawatan itu, perlakuan itu berlaku. Tak ada pun, tidak ada wang satu sen pun yang masuk ke kantongnya. Sama ada daripada Hong Kong Asian Bank yang memberi derma sejumlah 250,000 kepada UMNO Selangor, tabung politik UMNO Selangor, saudara. Waktu itu di Kuala Lumpur masih lagi berada dalam negeri Selangor, belum berlaku pemisahan. Sebelum tragedi 13 Mei, rasa tak silap saya, saudara, Selangor masih lagi berada dalam selepas 13 Mei, Selangor Kuala Lumpur masih lagi berada dalam negeri Selangor, dan pejabat kerajaan negeri Selangor waktu itu adalah di bangunan di hadapan dengan Dataran Merdeka. Jadi Allahyarham Datuk Harun dituduh rasuah sedangkan dia tidak dapat satu sen pun. Tapi kerana beliau menjadi ketua perhubungan UMNO Selangor waktu itu sebagai Menteri Besar, dan juga kebetulan ini yang meluluskan permohonan daripada Hong Kong Shire Bank itu dibawa ke Musyawarah Exco, dan Datuk Harun sebagai pengurusi UMNO Selangor, pengurusi perhubungan UMNO Selangor, mendapat dana 250,000 untuk tabung politik. Di situlah beliau dituduh melakukan korupsi. Begitu juga selalu saya katakan, apabila syarikat tinju dunia yang menganjurkan pertandingan tinju antara Muhammad Ali dengan Joe Buckner, bila saya menatap buku yang ditulis diary dari penjara, yang merupakan catatan beliau sendiri dari dalam penjara, sebab itu beliau mengatakan, Allahyarham mengatakan bahawa apabila waktu Muhammad Ali datang ke Kuala Lumpur, semua orang mendapat glamournya, hidup seronok, saudara, sambutan sana, sambutan sini, bertemu dengan Muhammad Ali, idola. Sebab Muhammad Ali pula tu adalah peninju dunia yang bertaraf dunia, saudara, yang memeluk agama Islam. Jadi tentulah beliau disanjung, dibawa ke sana, bawa ke sini. Tapi kemeriahan itu hanya mereka sahaja merasainya. Sedangkan Datuk Harun dituduh melakukan rasuah. Kesan waktu itu dia menjadi pengurusi Bank Rakyat, dan pertarungan tinju tersebut dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO, yang kebetulan Allahyarham Datuk Harun adalah ketua Pergerakan Pemuda waktu itu. Dan waktu yang sama, bila Pemuda UMNO tak cukup duit untuk menganjurkan pertandingan tinju itu, syarikat tinju dunia membuat pinjaman melalui Bank Rakyat, yang kebetulan Allahyarham Datuk Harun, ya, Saudara Syahri Mokhtar, terima kasih sekuntum wang merah untuk saya, yang kebetulan Datuk Harun adalah pengurusi Bank Rakyat. Itu aja ceritanya, saudara. Tak ada sebab lain. Jadi sebab kamu jadi pengurusi dalam tuduhan itulah, Bank Rakyat dan Pergerakan Pemuda UMNO yang kamu pimpin memohon pinjaman daripada Bank Rakyat, maka itulah dianggap sebagai rasuah. Sedangkan tak ada pun, yang meluluskan pun bukan dia. Yang meluluskannya pinjaman itu adalah CEO ataupun Ketua Eksekutif Bank Rakyat, Datuk Abu Mansur. Ini tidak diambil kira. Jadi dari segi undang-undang katanya salah.
maka merengkuklah Datuk Harun selama 6 tahun di penjara. Begitulah keadaan saudara. Jadi saya kebetulan bersama dengan Sukri Latif yang memimpin Akhbar Suara Rakyat, kita berjuang untuk memperjuangkan tentang Datuk Harun. Saudara, macam sekarang ni lah, setengah teman-teman kita sedang hebat berjuang untuk meminta pembebasan Datuk Seri Najib yang dituduh rasuah dan sebagainya. Saudara, itu pergerakan pemuda, teman-teman yang rapat dengan Najib minta supaya Datuk Seri Najib dibebaskan. Tapi Datuk Harun ni memang clear, tak ada apa-apa pun, tetapi beliau dituduh. Itu keadaannya saudara. Jadi saya melihat kadang-kadang dari segi politik ni, ada kalanya politik ni zalim saudara. Dan hari ini juga macam mana berlaku di bangsa-bangsa bersatu awal pagi tadi, waktu kita lah, waktu sana tu sekitar jam 11 pagi macam itulah, Badan Dunia bersidang, mereka mahu supaya diadakan gencatan senjata. Tapi nampak gayanya negara besar, kuasa-kuasa besar masih lagi enggan untuk menekan Israel supaya menghentikan serangan. Itu gambaran saudara. Jadi politik ni zalim saudara. Apa yang berlaku di Pakistan, apa berlaku di Thailand. Macam di Thailand tu Thaksin bagaimanapun telah pun kembali ke negeri dia, dan anak dia telah pun diangkat sebagai pemimpin parti Thai Rak, yang menjadi parti pemerintah negara Thailand. Jadi saya melihat perkembangan politik dunia ni satu demi satu, dan saya ingatlah apa pesan Datuk Harun pada saya. Dia kata, Mal, kena ingat, sejarah itu pasti akan berulang, tetapi di tempat dan waktu yang berbeza. Ingatlah tu. Apa ni, Saudara Syukri Abdullah? Saudara dah buat dosa. Ni minta dosa siapa buat dosa ni, Saudara Syukri Abdullah? Apa dosa saya buat? Apakah saya menceritakan pengalaman silam itu satu dosa? Saudara Syukri Abdullah, anda tak bersetuju dengan saya, kenapa? Saya bukan cerita pasal apa. Saudara, ini bila anda tiba-tiba susahlah tu duk buat dosa apa benda yang saya buat? Saya tidak pernah pun menyatakan sesuatu yang tak benar. Apakah salah saya mengimbau kembali kisah masa silam? Bagaimana kebejatan politik yang menghukum orang yang tak sepatutnya, macam darwah Datuk Harun. Tiba-tiba kata sesuatu buat dosa, apa dosanya? Itu keadaannya saudara. Saya kadang-kadang bila saya bercerita tentang kembalinya ke rahmatullah sahabat saya, Saudara Badul Muhayyad, apakah satu dosa bagi saya saudara? Kita mengimbau masa silam. Saya haraplah saudara Syukri Abdullah, anda amalan politik anda itu anda punya hal lah. Petang-petang begini kita tak bercakap politik pun, kalau menyentuh pun politik masa silam. Jadi anda tiba-tiba masuk dalam saya punya live, kata sesuatu buat dosa. Macam Razak Berjaya, dia kata Atuk punya kerja busuk hati. Saya tidak mau bersekokol dengan suasana yang sebegitu. Saya lebih suka memberi penjelasan, pencerahan. Tak lebih daripada itu saudara. Anda nak percaya tak percaya itu anda punya hal. Sebab selalu saya katakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saya menyatakan masa lampau saya syarat dengan perjuangan, syarat dengan keadaan-keadaan ketempangan. Saya mengatakan politik ini ada ketempangan. Bukan saja di negara kita, di seluruh dunia, saudara. Puan Hasna Ismail, Waalaikumsalam. Saya menceritakan keadaan, ya Puan. Tak lebih daripada itu. Saya bercerita bagaimana mampukah orang Melayu yang tinggal di Kuala Lumpur, yang tinggal di Selangor, daripada Rawang bawa sampai ke Kajang, sampai ke Kuala Langat, dari Ulu Langat bawa sampai pergi ke daripada Ceras terus ke Kelang. Mampukah kita menafikan jasa sentuhan Allahyarham Datuk Harun Idris yang mahu memberikan warga bangsa kita, warga orang Melayu yang datang daripada desa, daripada kampung, datang berdagang, pertama-tama sekali tentulah di tempat tinggal. Akhirnya mereka dapat kesempatan memiliki hartanah, memiliki rumah. Mampukah kita menafikan bagaimana warga di Taman Keramat, di Kampung Keramat, di Selayang saya, begitu juga Jalan Kelang Lama. Sepanjang Jalan Kelang Lama sampailah di kawasan yang ditubuh nama Kampung Datuk Harun. Malahan saudara, saya ingat lagi sewaktu pimpinan kerajaan waktu itu, memang saya tak nafikan UMNO memimpin waktu itu, tapi kerana pemimpin waktu itu benci mereka pada Datuk Harun, saudara, akhirnya ada usaha nak dibuh nama Kampung Datuk Harun pun ditentang. Tapi kerana pimpinan
Waktu itu Selangor dipimpin oleh Datuk Hormat Rafi'i. Maka diteruskan juga, dapatlah nama kampung mengenang jasa baik Datuk Harun, disebut nama sebagai Kampung Datuk Harun. Kecil aja pun kampung saya, tapi di situlah letaknya. Warga Melayu bergelar setinggan. Jadi apakah bila saya menceritakan keadaan begini, satu kerja bohong, apakah cerita begini buat dosa? Kita mengenang jasa orang. Tak sepatutnya. Saudara Arjun Ali, tak apalah saudara. Saya rasalah, terima kasih Ali Junali, kiriman saya sekuntum bunga merah. Bagi saya lah, tiba-tiba anda masuk, lihat wajah saya ini, anda merasakan bahawa saya cuba untuk mempengaruhi anda dalam segmen-segmen politik. Saya tidak berniat, saudara. Apa yang anda nak pilih, terpulang. Tapi sebelum anda memilih jalan politik anda, saya beri pencerahan. Ini keadaannya, ini keadaan, terpulang. Setelah saya bercerita, UMNO yang ditubuhkan sejak pada tahun 1946, berjuang untuk warga bangsa Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu, pemimpin UMNO yang membangunkan negara kita ini pasca kemerdekaan, sampailah kehidupan senang lenang hari ini. Kemudian anda melupakan, terpulang, tak ada masalah. Dan saya pula tak mengatakan tak ada pula pemimpin UMNO yang tak bersalah. Ada, tapi itu terpulanglah mahkamah menentukan. Tiba-tiba bila anda merasakan seolah saya membela mereka, ini tak betul. Saya membela Datuk Harun, benar. Itu jelas. Kerana saya yakin bahawa beliau diinai. Sebab waktu itu, saudara, mungkin orang tak tahu cerita lah. Kerana waktu itu, zaman itu, media sosial tak ada. Yang ada surat khabar je, saudara. Hanya dalam akhbar sajalah tulis. Saudara, terima kasih saudara Kemudian Osman. Hanya media arus perdana saja menceritakan keadaannya. Dan tak dapat untuk dibela. Ada surat khabar surat rakyat pun diharamkan. Kerana membela Allahyarham Datuk Harun, dan kita menceritakan kebenaran. Memanglah saudara, kebenaran itu memang pahit. Saudara, bangah dekat zaman Tun Mahathir yang banyak jasa pembangunan. Pembangunan bermula zaman Tun Razak. Malam nanti saya akan cerita lagi saudara tentang prelude untuk Kongres Ekonomi Umum. Pembangunan negara kita ni memang tidak siapa menafikan adalah terasas selepas berlakunya tragedi 13 Mei dan negara dipimpin pula oleh Tun Razak. Bermulalah kebangkitan era ekonomi warga bangsa. Jangan lupa saudara, saya juga mengingatkan kawan-kawan, teman-teman yang belajar di Universiti Kebangsaan di Bangi saudara. Almarhum Tun Razak mengatakan bahawa pembukaan Universiti UKM, Universiti Kebangsaan di Bangi, UKM lah, Universiti Kebangsaan Malaysia, dengan harapan supaya bahasa Melayu, sebab pengajian di universiti itu adalah digunakan dalam aliran bahasa Melayu, dengan harapan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dapat dijadikan bahasa ekonomi dan bahasa antarabangsa. Buka balik saudara, sila buka balik kenyataan almarhum Tun Razak waktu Allahyarham merasmikan peletakan batu asas wujudnya UKM. Tapi hari ini terimalah hakikat saya. Kebanyakan profesor-profesor di Universiti Kebangsaan cakap bahasa orang putih. Ya, saudara, itu keadaannya. Mereka berbicara dalam bahasa Inggeris. Sehinggalah dalam 3-4 hari lepas keluar kenyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata kali ini dia nak era beliau menjadi Perdana Menteri supaya bahasa martabat bahasa kebangsaan itu diangkat. Mana-mana pihak yang membuat menulis ataupun buat permohonan apa sajalah dalam perantaraan menggunakan bahasa yang bukan bahasa kebangsaan, tolak. Artinya beliau mahu mengangkat kembali. Itu saja saudara. Lain tak ada. Untuk mempertingkatkan bahasa. Saya sebagai warga bangsa Melayu, saudara, saya tentu rasa bangga. Dulu lagi saya dah bercakap, kenapalah profesor-profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia tidak meletakkan perjuangan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan ini sebagai bahasa untuk ekonomi, bahasa yang boleh berkembang. Itu impian Tun Razak. Jadi yang membangunkan negara kita, Tun Razak, dia memulakan usaha mewujudkan Felda. Ini kena terima hakikat, saudara. Tak boleh ditipu, tak boleh. Sejarah tidak akan berbohong. Sejarah akan berulang berkali-kali di mana dan di waktu yang bukan di waktu yang sama tapi waktu yang berlainan dan di tempat yang berasingan. Tetapi sejarah tidak akan berbohong. Bagaimana kita mampu untuk berbohong apabila Allahyarham Tun Razak yang meminta Tan Sri Taib Anda, Allahyarham Tan Sri Taib Anda,
untuk membuka hutan-hutan. Hutan-hutan di seluruh negeri Pahang, dibongkar di seluruh negara. Segala hutan dulu negara kita pasca kemerdekaan. Banyak hutan-hutan. Jadi kawasan hutan itu dibongkar. Jangan lupa saudara, ada rimau, ada gajah, ada ular dan sebagainya. Allahyarham Tan Sri Tep Andak bersama-sama dengan kumpulan pekerja-pekerjanya membongkar hutan dan menyediakan tanah untuk warga Felda. Saya juga berkesempatan berbual dengan teman-teman yang menjadi pengurus kawasan Felda. Dia bercerita dengan saya, dia kata semua, boleh dikatakan ke semua peneroka-peneroka yang datang mendaftar diri untuk menjadi warga Felda, kerajaan membekalkan mereka pertama sekali cangkul. Yang kedua pangkis. Pangkis itu untuk sudut buang sampah dan sebagainya. Sabit, benih. Itu saja, bukan saja dengan traktor dan sebagainya, tidak. Jadi warga Felda bertungkus lumo. Saya sebab itu bila mengenang keadaan begitu, hasilnya hari ini anak-anak generasi Felda hidup kaya raya. Saudara Nazari Osman, terima kasih. Dan almarhum Tun Razak dapat melihat bagaimana Felda yang dulunya hutan banat, saudara, telah pun jadi satu kawasan, ada jadi bandar macam di Jengka sekarang, saudara. Ada universiti di situ, ada bandar baru, warga bangsa kita, dan mula meningkatkan ekonomi. Dan saya cukup tertarik hati dengan almarhum Tun Razak ni, dia pemikiran ni jauh. Sebab itu apabila beliau meminta yang mulia Tengku Razali Hamzah supaya pergi ke China, jauh saudara, seolah mengatakan belajarlah kamu, walaupun kalau nak belajar biarpun sampai ke negeri China. Tun Razak pula berniagalah kamu walaupun sampai ke negeri China. Jadi Tengku Razali memimpin Dewan Perniagaan Melayu sampai ke negeri China. Dan apa yang dilakukan? Pertama-tama sekali adalah untuk menjual minyak kelapa sawit. Pemikiran Tun Razak kalau ada dibangunkan sebegitu luasnya tanah-tanah, ladang-ladang kelapa sawit, nak dijual ke mana minyak tu? Di mana pasarannya? Jadi pemikiran Tun Razak, dia kata, kan dia merasakan waktu itu, kalaulah Tengku Razali mampu berjaya mempengaruhi pemimpin di negara China membeli minyak, maka tak ada masalah. Ini terbukti saudara. Selama 20 tahun negara China mengimport minyak daripada yang dihasilkan tentunya daripada Felda. Di situlah dapat Felda mengembangkan penghasilannya untuk jualan pasaran. Dan selepas itu memanglah kita memasarkan di seluruh dunia. Dan lihat sendiri saudara, apabila kita nak pasarkan di negara-negara Eropah, orang muka mula mereka mengatakan bahawa negara Malaysia ni, minyak kelapa sawit ini tak sepatutnya didagangkan di negara-negara Eropah kerana kita melakukan penebangan hutan-hutan. Cari jalan. Malahan katanya ada pula buruh-buruh yang bekerja itu adalah buruh paksa. Ini antara mereka untuk melakukan sabotaj terhadap ekonomi. So, jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim merasakan keadaan begitu, dia cepat-cepat patah balik ke negeri China dan akhirnya China juga bersetuju untuk membeli daripada 20,000 metrik tan minyak kelapa sawit, sudah pun diangkat kepada 50,000 metrik tan. Jadi pasaran tak risau. Warga Felda, inilah saya katakan orang yang membangkitkan ekonomi bangsa kita, Tun Razak. Di desa-desa Tun Razak, di Kuala Lumpur Datuk Arun. Dan tengah-tengah kota raya Datuk Arun, jangan lupa jasanya. Tapi orang kita ni kadang-kadang kita mudah melupakan jasa orang. Jadi bila saya bercerita benda begini, kata saya buat dosa. Dosa apa saya buat? Marah juga saudara. Saudara Bayi Medan dia kata, mak cerita pejabat bagi sekeping papan nak masuk rumah. Dia kata dia kata Bayi Medan ni mungkin anak peneroka. Dia kata mak dia cerita pejabat Felda bagi sekeping papan dia nak masuk rumah. Rumah dah siap tapi rumah pisang sesikat saudara. Begitu keadaannya. Nah, Zawidah Ibrahim, generasi pertama tahu susah senang membangunkan Felda. Generasi kedua dan ketiga senang. Tapi akhirnya mereka lawan kerajaan. Itu keadaan. Saya tak mau cakap apa-apa saudara. Cuma kita memerhatikan. Orang kata orang membeli, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Tapi tak tahulah bagaimana generasi Felda. Hanya kerana masalah sikit-sikit, dihukum terus. Saya rasa kadang-kadang warga kita, malam nanti saya nak cerita macam mana satu teman yang menulis, mereka ini asal daripada Libya. Libya sebuah negara yang kaya raya, punya minyak dan sebagainya. Tapi kerana mereka tidak berterima kasih, akhirnya pemimpin yang melakukan
revolusi di Libya itu dibunuh. Itu Muammar Gaddafi. Dan hari ini Libya terus dalam keadaan kemiskinan yang teruk. Sebab kemelut politik berterusan di Libya. Itu keadaan saya. Syariah Haji Hassan, apa khabar? Kalau Syariah Haji Hassan ni teman saya sekolah dulu ke? Kalau sekolah dulu, apa khabar? Faizal Amir, apa khabar? Terletak Umi. Ya, jadi saya menceritakan keadaan. Ini petang-petang begini kita mengimbau nostalgia masa silam. Kerana kebetulan saya melalui zaman itu. Saya melalui zaman pasca kemerdekaan. Kita merdeka 57. Dan saya membesar sekitar usia saya dalam 7 tahun, 10 tahun waktu itu. Dalam usia 10 tahun tentulah pemikiran saya, mata saya dapat melihat bagaimana pembangunan dilakukan oleh pimpinan kerajaan. Saudara, kita melihat pemimpin waktu dulu, saudara, memang hebat. Orang macam almarhum Tun Razak, almarhum Datuk Harun Idris. Saudara, jangan kita lupa. Mereka ini, almarhum Tun Dr. Ismail, yang menjaga kepentingan negara. Saudara, macam Tengku Ahmad Teraudin sebagai Menteri Pertahanan. Dan ramai warga bangsa kita mempertahankan negara kita dan membangunkannya. Jangan lupa, saya banyak menteri besar daripada Kelantan, menteri besar daripada Terengganu. Saya melihat ada keikhlasan di hati mereka. Tapi ada jugalah, jangan tidak nafikan, saudara. Bila ada tuduhan-tuduhan tertentu. Saudara Zabidah Ibrahim, generasi pertama tahu susah senang membangun Felda, betul. Tapi generasi kedua dan ketiga dah senang. Cuma sepatutnya janganlah lawan kerajaan, sepatutnya begitu. Tapi kalau nak lawan, kita boleh buat kata apa, hanya kerana terpesong pemikirannya. Saudara, Saudara Muhammad Amin, apa khabar saudara? Saya rasakan bahawa bila saya bercerita tentang mengimbau masa silam, kita jangan lupa. Tadi saya lihat anak saya tengah membetulkan mata pancing. Dia tengah pancing, dia nak bercuti lah, bercuti sekolah, saudara. Nak mancing, dia kata, Papa boleh tak, jom kita pergi mancing lah. Saya kata, Papa tak minat mancing. Sebab saya tak kerti nak mancing. Yang saya tahu, merawai. Sebab itu kehidupan saya sebagai anak nelayan. Merawai, saudara. Kita bermain dengan ombak. Kita bermain dengan samudra. Bermain dengan ribut taufan. Mencari sesuap nasi. Mencari penghidupan. Susah dulu, saudara. Bukan senang. Cuma generasi hari ini mereka merasa kesenangan. Tak ada masalah. Wang ada. Cuma wang itu nilainya kecil lah. Dulu wangnya kecil, nilainya besar. Sekarang wangnya kecil, wangnya besar, nilainya kecil. Kalau dulu kalau saudara tonton satu drama filem Potret Peketi. Cerita macam mana orang kampung datang ke Kuala Lumpur, dia makan dekat restoran di hotel. Bila datang saja bil hotel tu pengsan. Sebab bil hotel tu RM120 dia makan bersama keluarga dia. Hari ini kalau saya makan RM200-300 tak ada apa-apa. Kalau pergi kari kepala ikan, kari kepala ikan seketul. Ada udang, ada ayam sikit, ada sotong, saudara, nasi, bendi dan sebagainya. RM150 tak lari. Itu untuk 4 orang makan. Kalau satu keluarga, RM300 tak lari. Itu gambarannya bagaimana nilai mata wang tu besar kecil. Dulu, zaman kita dulu, 5 sen tu besar, saudara. Dapat jumpa 10 sen tu, saudara, kadang-kadang dah hitam dah. Ambil duit 10 sen tu, kita tenyeh dekat pasir. Berkilat sikit duit tu, nampaklah dia punya urut 10 sen tu, gambar parlimen. Dulu gambar parlimen, saudara. Bolehlah dapat beli coklat, boleh beli apa kendak kita, boleh bihun 5 sen, nasi lemak pun 5 sen. Seterusnya keringat. Sebab itu bila saya bertandang, saya pergi ke Sabah, saya pergi ke Sarawak, saya pergi kawasan-kawasan Felda, saya mengimbau masa silam, suasana itu masih ada lagi. Cuma bezanya sekarang ini nilai wang sudah pun mengecil. Saya melihat macam ada saya pergi makan di restoran Kak Midah. Di Puan Hamidah, restoran dia di kampung Kemahal. Felda Kampung Kemahal. Sungai Kemahal di Pelangai, saudara. Sedap. Ada waktu petang tu dia hidangkan saya cepedak goreng. Kemudian ada laksa. Wow, sedapnya. Depan tu ada padang, kemudian ada masjid. Lepas solat asar, saya makan cepedak goreng. Seronok, saudara. Suasana begitu tenteram. Hari ini, saudara, kalau saudara mau merasakan seronoknya tinggal di kawasan desa yang permai, bertandanglah ke kawasan Felda. Tapi, jangan bercakap politik, sebab orang Felda sekarang dah berceramuk pemikiran mereka.
Saudara di Sola, di Ampang Jaya, hujan renyai-renyai. Sekarang ni Kedah sedang berentap dengan Negeri Sembilan. 0-0. Bola lah tu, saudara. Saya bola ni kurang. Saya suka berminat dengan main badminton. Sebab zaman saya dulu, dalam TV hitam putih dulu, saudara, kita menonton pertandingan Piala Thomas. Waktu itu debaran demi debaran, saudara. Apabila kita tengok ini Eddie Chong ataupun mendiang P. Gunalan, Tan Ek Wang, Tan Ek Mong. Tan Ek Wang dengan Tan Ek Mong berpasangan. Bermain dengan Eng Bombi, saudara. Berentap dengan pemain badminton yang paling hebat dari Indonesia, itu Rudi Hartono. Saudara, masih ingat lagi debaran demi debaran. Seronok waktu tu, saudara. Bila sampai musim badminton. Sepatutnya saya nak cerita tentang permainan badminton. Tapi kerana hari ini saya menyantuni kembalinya sahabat saya Allahyarham Badrul Muhayyad, saya mulakan, jadi waktu tu panjang. Kemudian ada gangguan pula sikit tadi, dia kata saya buat dosa tu, apa hal tu. Jadi waktu tu terlepas. Jadi mungkin besoklah kita bercerita mengimbau tentang bagaimana waktu kita, negara kita hebat satu ketika dahulu. Jangan lupa saudara, negara kita, kalau saudara minat bola, itulah pertama kalinya Malaysia dapat mendapat tempat untuk bertanding dalam Piala Olimpik, saudara. Mewakili pasukan bola sepak kita layak ke pertandingan di Olimpik. Waktu itu pasukan bola sepak Malaysia dipimpin oleh almarhum Datuk Harun Idris. Apakah beliau tidak ada jasa? Itulah jasa beliau. Tapi apa nak buat, kerana politik, maka beliau tersingkir di belakang tabir besi di penjara Pudu, saudara. Saya sempatlah bertandang, bertemu dengan beliau, bercerita dari waktu beliau dalam penjara, kemudian beliau dibebaskan. Banyak cerita-cerita saya dengan beliau yang akan saya cuba terjemahkan dalam sesi memori mengimbau masa silam. Saudara, waktu berjalan begitu pantas, saudara punya teman dan saudara. Saya yakin anda sedang menjamu selera juadah yang disediakan oleh orang rumah, ataupun keluarga, ataupun ibu, ataupun anak. Rawatlah cinta kasih keluarga. Itu yang paling penting. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.